kelas hari Jumaat sebab Jumaat yang minggu lepas tu cuti cuti umum. So bawa ke hari inilah. Okay. Okey, rasanya dah boleh mulalah, dah pukul 2.12. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Okey, hari ini adalah bengkel teknik matematik siri ketiga siri ketiga. So saya akan sentuh dua topik iaitu perimeter dan luas bulatan serta garis lurus. Okey, kita nak tengok apa perbezaan antara perimeter dan juga luas bulatan. Okey, nampak tak? Yang saya share dekat screen. Kalau nampak boleh tulis dekat screen tu, dekat message tu. Type pun boleh lah. Type, okey, nampak ya? Nampak ke? Atau seseorang boleh respon, ini nampak ni. Nampak tak nak? Nampak. Okey. Okay, yang ini perimeter perimeter bulatan. Okey, yang ni nampak tak? Ada murid, ada seorang budak ni. Dia boleh masuk ke dalam gelung itu kejap. Ada orang masuk lagi. Okay. Sambung balik. Okey. Janggal rasa sebab ada 25 orang je. Macam pelik sangat. Okey, yang ini beza perimeter dengan luas bulatan. Okey, perimeter ialah ukur lilit iaitu lilitan bulatannya. Kita nak tengok di luar sahaja. Okay, di luar sahaja. Okey. Lilitan bulatan formula dia adalah 2 pi j. Okey, 2 pi j. Okay. Apabila kita nak mengira sebahagian lengkuk daripada lilitan tersebut, kita katakan ianya adalah panjang lengkuk. Okay, panjang lengkuk yang berwarna hitam ini, formula dia adalah sudut lengkuk tersebut, okay, sudut yang dicangkum oleh lengkuk tersebut per 360 darab 2 pi j. Okay. Yang ini luas bulatannya, luas bulatan ini merangkumi yang kawasan di dalam bulatan tersebutlah, berbeza dengan perimeter tadi. Perimeter tadi lilitan sahaja, dia di luar. Okay, luas bulatan formula dia adalah pi j square, pi j kuasa 2. Okey, apabila nampak tak ada tangan tarik pizza ni kan? So dia melibatkan sebahagian daripada sektor bulatan tersebut. Okey, kita panggil dia sebagai luas sektor. Okey, tadi panjang lengkuk. Dan ini luas sektor. Okey, luas sektor adalah sudut yang dicangkum oleh sektor tersebut darab pi j kuasa 2. Okey, kita mulakan dengan soalan SBP tahun 2019 ya. Soalan 7. Okey, soalan 7. Baik, dalam rajah 7, OPQ dan OQRST ialah dua sektor bagi dua bulatan dengan pusat sepunya O dan sebuah segitiga sama sisi OQT. Okey, ini segitiga sama sisi OQT. POCS ialah garis lurus. Okey, nampak tak yang ini garis lurus. Okey, apabila garis lurus, sudut dia mestilah 180 darjah. Okey, oleh sebab segitiga ini sama sisi, maka sudut pedalaman dia adalah 60, 60, 60 ya. Okey, ini 60, maka sudut bersebelahan segitiga tersebut adalah 120. Ini sudut pelengkap ke sudut bersebelahan, macam tu term dia. Okey, apa lagi maklumat yang diberi? Okey, dia beritahu kita bahawa OS ialah 28 cm. Okay, O ni adalah pusat bulatan hingga ke hujung bulatan ini. Okay, yang ini 28.
28 cm. OT nisbah TS ialah 3:1. Okay, OT nisbah TS ialah 3:1. Okay, guna pi 22/7 hitung A perimeter dalam cm seluruh rajah itu. B luas dalam sentimeter persegi kawasan yang berlorek. Baik. Keyword dia perimeter. Okay. Perimeter terus guna formula lilitan bulatan. Okay. Kalau keyword dia luas, kita guna formula luas bulatan pi j square tadi. Okay. Kita gunakan maklumat yang diberikan di dalam soalan iaitu OT nisbah TS sama dengan 3:1. Jadi OT dengan TS 3 tambah 1, 4. Okay, 4 bahagian bersamaan dengan 28. Jadi satu bahagian ialah 28 bahagi dengan 4. So dapat tu 7. Oleh sebab OT ialah 3 bahagian. So 3 darab 7 bersamaan dengan 21 ni. Okay, ni OT ni 21. TS ialah 7. Faham tak? Okay. Kalau ada soalan boleh bagi tahu ya. Okay, kita nak kira perimeter dulu. Okay, kita nak check jawapan murid ya. Saya rasa memang murid semua dah buat dah. Memang 3 minggu lebih soalan tu dalam tangan memang dah buat kan. Ada yang PM cikgu dia hantar semua jawapan. Okay, hari ni tugas kita nak check sahaja. Okay, perimeter seluruh rajah ya. First sekali, mula-mula sekali awak tengok garis lurus dulu. Okay, garis lurus dia ada 21, 21, 7. 7, nampak tak? Okey, yang mula-mula ni kita tambah garis lurus dulu. Okey, garis lurus dulu tambahkan. Kemudian baru kita tengok pada lengkok dia. Okey, ada dua lengkok ni. Kita tengok lengkok yang dicangkum oleh sudut 120 merupakan lengkok PQ. Okey, lengkok PQ. Lengkok PQ 120 per 360 darab 2 pi j. Okey, ni jejari OPQ ialah 21. Jejari daripada pusat ke lilitan bulatan itu 21. Okey, tambah dengan lengkok yang kedua yang dicangkum oleh sudut 60. So 60 per 360 darab 2 pi j. Okey, ini bukan 21 tetapi 28 kerana dia dikira daripada pusat hingga ke hujung lilitan. So 28. Okey. So pemeriksa akan cari panjang lengkok yang betul dahulu. Faham tak? Okey. So nampak tak yang line hijau ni? Okey, kalau kata yang ini betul, murid dapat K1 yang pertama, kerja pertama. Okey, misal kata yang lengkok ini ada kesilapan. Kesilapan selalu dilakukan oleh murid jejari dia silap. Jejari dia silap. Selalu macam tu. Okey, katalah yang ini silap. Okey, pemeriksa akan tengok lengkok yang kedua. Okey, dia akan beri salah satu yang betul. Okey, mana yang jumpa dahulu? Okey, mana markah yang kedua? Okey, markah yang kedua apabila hasil tambah kiraan seluruh perimeter seluruh rajah ini betul. Okay, setiap satu ni betul. Daripada awal hingga akhir betul, jadi pelajar dapat K1 yang kedua. So baris pertama sahaja, murid boleh dapat 2 markah, 1 baris. Okey, markah terakhir diberi untuk jawapan akhir. So terus tekan kalkulator one shot, terus buat jawapan akhir. Okay. So jawapan boleh diterima dalam 3 bentuk iaitu pecahan, perpuluhan dan pecahan tidak wajar. Okay, ada soalan tak? Baik, kita teruskan dengan B. B dia nak kira luas kawasan berlorek. Okay. Luas kawasan berlorek. Okey, luas kawasan berlorek kita nak ambil yang shaded region sahaja. Seperti kita ambil gunting, kita buangkan, kita guntingkan segitiga ini. Okey, gunting segitiga, kita nak keluarkan segitiga ini. So kita nak kira luas sektor yang dicangkum oleh sudut 120 darjah. Okay. Jadi luas sektor 120 per 360 darab pi j kuasa 2. Ini lengkok, ini luas sektor ini tambah dengan luas sektor yang dicangkum oleh sudut 60. Okay, 60 per 360 darab pi j kuasa 2 tetapi dia nak tolak dengan segitiga OQT.
Sebab dia nak yang shaded region sahaja kan. So nak tolak dengan segitiga OQP. So untuk mencari luas segitiga, kamu perlukan maklumat tinggi segitiga tersebut. Okay, oleh kerana segitiga ini adalah segitiga sama sisi, apabila kita lipat dua segitiga tersebut menjadi, dia ada simetri tengah-tengah tu, so dia akan membentuk dua segitiga bersudut tegak macam ni. Okay, so yang 21 ni adalah hipotenus dia. 10.5 ni datang daripada 21 bahagi 2. Kan? Okay, tapak dia tu 21 bahagi 2. So you boleh cari tinggi dia. Okay, tinggi adalah kita guna teorem Pythagoras. P kuasa 2 sama dengan 21 kuasa 2 tolak 10.5 kuasa 2. So nanti kira tinggi dapat 18.19. Okay, faham? So nanti kita perlu tolak ya. Tolak dengan luas segitiga 1/2 darab tapak segitiga tersebut 21 darab tinggi segitiga tersebut 18.19. Okey. Pun sama juga pemarkahan yang diberi. Okay. Lengkok yang luas sektor yang mula-mula pemeriksa nampak betul. Okay, dia akan bagi K1. Okay, nampak tak 120/360 pi j square tu. Okay, katalah itu betul, so dia akan bagi K1 yang pertama. Okay, ataupun jika 60, kalau tadi salah, dia akan tengok yang kedua lah, 60/360 pi j kuasa 2 ni betul, so pun boleh dapat K1 yang pertama. Ataupun tengok luas segitiga tu betul tak? Macam tu. Dia akan pilih salah satu yang betul lah. Okey, markah yang kedua, apabila semua kiraan daripada awal hingga akhir di baris pertama ini semuanya betul. Okay, daripada awal sampai akhir semua betul, kamu layak dapat K1 yang kedua. Okey, so markah akhir DN1 adalah jawapan akhir. Unit boleh diabaikan. Okay, unit boleh tak tulis, tak apa, boleh dapat markah. Okay. Jawapan diterima dalam 3 bentuk yang cikgu sebut tadi, perpuluhan, pecahan dan pecahan tidak wajar. Okey, untuk soalan ini sahaja 6 markah ya. 6 markah, jangan tinggalkan kosong. At least cari panjang lengkok atau luas sektor pun dah dapat 1 markah. Ya, sangat senang. Okey, sangat senang soalan ini. Baik, kita tengok soalan Terengganu tahun 2019, soalan 9. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya ya kat saya. Anggapkan murid faham ni, sebab tak ada pun tulis apa-apa dalam ruangan chat room tu. Okey, nombor 9. Dalam raja 9, OPQ ialah sukuan bulatan. Okey, ini sukuan bulatan bersudut 90 darjah. Dia berpusat di O dan RS ialah lengkok suatu bulatan lain yang juga berpusat di O. Titik N dan R masing-masing adalah titik tengah bagi OP dan OQ. Okay, dengan menggunakan pi 22/7, hitung perimeter seluruh rajah itu di luas kawasan yang berlorik. Okey, keyword dia perimeter 2 pi j, luas ialah pi j kuasa 2. Kita nak tengok bagaimana kiraan tu. Perimeter seluruh rajah yang saya tandakan warna kuning. Okey, perimeter ini adalah ukuran di luar sahaja perimeter. So ada 4 darab 7 ini dia datang daripada sini. Ini 7, 7, 7, 7. Macam mana tahu 7 tu? Dia bagilah dekat soalan 7, nampak tak? Ni dia bagi 7. Okay, dia bagi 7, so sini 7. Dia kata R dengan N titik tengah, so mestilah yang ini 7, yang itu 7 lagi. Okay, so 4 darab 7 tambah panjang lengkok ni. Panjang lengkok RS dicangkum oleh sudut 30, so ambil 30/360 darab 2 pi j, dijari 7, tambah 90. Okay, yang ini panjang lengkok PQ panjang lengkok PQ. So 90/360 darab 2 pi j, dijari dia 14. Ya, Wen Yan? Wen Yan ada angkat tangan nak tanya apa?
Kalau tak buka mic boleh tulis cikgu baca mesej. Dia nak tanya soalan ke? Salah tekan. Okey, salah tekan tak apa. Okey. Okey, so kita sambung Okey, panjang lengkuk PQ. Okey, dah kan? Tadi dah sampai sini dah. Okey, dah sampai sini. Okay. Kita tengoklah pemeriksa akan carilah panjang lengkuk yang betul. Dia akan bagi K1 yang pertama. Salah satu betul lah. Salah satu betul dia bagi K1 yang pertama. K1 yang kedua dia datang daripada hasil tambah perimeter seluruh rajah tu. Satu baris tu semua betul. Macam tu. Daripada awal sampai akhir sudah dapat K1. Okay. Kemudian terus tekan kalkulator, one shot dapat jawapan. Tak payah nak buat panjang-panjang kan. Nanti kiraan pemakahan dia macam ni je. Okey, N1 untuk mana? Jawapan akhir. Okey. Boleh faham ke? Ya, so kalau boleh faham kita teruskan. Okay, Terengganu soalan 9. Okey. Luas pula. Macam saya sebut tadi, luas kawasan berlori adalah kita nak potong segi 4 ni. Kita nak potong segi 4 ni, kita nak ambil shaded region sahaja. Okay, yang berlorik sahaja. So, kita guna formula luas sektor lah. Luas sektor yang dicangkum oleh sudut 30. So, 30 per 360 darab pi J kuasa 2. Okay, pi J kuasa 2 tambah dengan sektor yang 90 darjah ini yang dicangkum oleh 90 darjah. So 90 per 360 darab pi J kuasa 2. Okey, hati-hati J dia adalah 14 kerana dia dikira daripada pusat hingga ke ujung bulatan tersebut. So 7 tambah 7 14 kan. Okey, tolak dengan segi 4 ni. Segi 4 sama ni. So 7 tolak 7. Okey. So, markah diberi salah satu panjang lengkuk betul K1 dan K1 yang kedua apabila semua garisan ini, apabila semua kiraan dari untuk luas kawasan berlorik ini betul. Okay, K1 yang kedua. Jadi N1 yang terakhir ini diberi untuk jawapan akhir. Okay, jawapan akhir. Ada soalan ke? Okay, kalau tak ada soalan, kita boleh pergi kepada tajuk yang seterusnya. Cepat sikit cikgu nak buat ni sebab cikgu last kali nanti saya nak bagi latihan. Okey, untuk tajuk garis lurus ini, kita kena faham konsep kecerunan. Okey, konsep kecerunan. Kecerunan ni apa sebenarnya? Okay, dia ada kaitan rapat dengan tajuk kecerunan dan luas di bawah graf. Okay. Kecerunan, nampak tak yang dalam gambar ni, okay, dia sedang naik basikal naik bukit lah dengan menaiki basikal. Kalau nampak, kalau sesiapa rajin pergi Fraser Hill tu akan nampak ramai yang naik basikal naik atas tu. Okay, ni konsep kecerunan. Dia adalah perbezaan antara jarak mencancang dengan jarak mengepuk. Okay, kita tengok apa kaitan dia dengan garis lurus. Okay. Apabila dia naik bukit tu, saya selalu ajar dalam kelas, kita angkat tangan kanan. Okay, angkat tangan kanan, so kita akan dapat line yang positif. Kecerunan positif. So M dia adalah positif. Dia positif, dia uphill, naik bukit. Okey, kalau dia turun bukit, so kecerunan dia adalah negatif. Okey, dia turun bukit, so kita angkat tangan kiri kita. Angkat tangan kiri, so kita akan dapat kecerunan negatif. Okey, bagaimana dengan apabila dia selari dengan paksi X. Paksi X, so dia selari dengan paksi X. Mendata, zero lah, dia tak ada kecerunan kosong. Dia dapat dibuktikan dengan pengiraan dua koordinat. So akan dapat M equal to 0. Okay. So nanti kalau nak kira dia punya, nak cari dia punya persamaan Y equal to H. Nampak tak sini? Y sama dengan H. Nanti saya akan bagi dalam soalan dia contoh dia. Okey, last one adalah yang ni tidak tertakrif, undefined. Okey, kecerunan dia tidak tertakrif ataupun undefined. Maksudnya di situ okey, dia selari dengan paksi Y, ya, dia selari dengan paksi Y, jadi persamaan dia X equal to H. Okay. Nanti saya akan tunjukkan contoh. Okey, ini naik sampai, dia berbasikal sampai sini. Sampai sini.
So dia tengok bawah, agak-agak dia nak teruskan ke perjalanan itu. Okey, kalau dia teruskan apa jadi? Macam tu. Tak tertakrif tu kecerunan dia. Okey, kita terus pergi kepada soalan SDP tahun 2019 soalan 8. Okey, siapa yang tak boleh masuk boleh PM saya. Ada masalah apa ke? Okey, so kita teruskan soalan 9. Soalan 8. Okey, so ada soalan 8 tahun 2019. Okey, Raja 8 menunjukkan 3 garis lurus RS, QR dan PQ. Okey, diberi bahawa SR adalah selari dengan PQ. Okey, ini anak panah ni menunjukkan ianya selari. Okay, apabila garisan tersebut selari, kecerunannya sama. QR selari dengan paksi X. Okay, nampak tak yang ni? QR selari dengan paksi X. Yang tadi kita tengok yang dia horizontal tu, yang tak ada kecerunan tu kan. Okay, so kita nanti nak cari apa persamaan dia. Okay, sekarang kita nak cari nilai K. Okay, diberi bahawa persamaan garis lurus PQ ialah Y sama dengan negatif 2/3 X tambah 6. Okay, dia bagi kita maklumat ini sahaja. Garis lurus PQ. Okay, kita nak cari nilai K. Dan macam mana nak buat? K ialah koordinat X. Okay, K ialah koordinat X. Jadi, okay, kita samakan kecerunan dia. Okay, kecerunan PQ tadi, negatif 2/3 tu boleh ambil daripada persamaan dia. Ada Y, M, X tambah C kan. So, ni M. Ya? Ni M. So, kita samakan dengan pengiraan nak cari kecerunan untuk SR ya. So 10 tolak 6 Y2 minus Y1 over X2 minus X1 kan. So Y2 minus Y1 10 tolak 6 per negatif 3 tolak K. Faham ya? So nanti bila dapat bentuk ini kita kena darab silang. Okay, darab silang, so 3 tu darab dengan 4. 10 tolak 6 dapat 4. So 3 darab 4, 12. Okey, negatif 2 darab dengan dalam kurungan negatif 3 tolak K. Okey, apabila kita darab sesuatu sebutan dengan lebih dengan daripada, maksud saya darabkan suatu koefisien dengan sebutan yang lebih daripada 1, kita perlu buat bracket lah, kurungan. So sini nanti darab. Negatif 2 darab negatif 3, 6. Negatif 2 darab negatif 2K, so dapat 2K. So 2K sama dengan 6, K sama dengan 3. So, kita dah dapat 3. So markah pertama dekat sini, jalan kerja ni. Okay. Markah kedua di jawapan K. Okay, B, apakah kita nak cari B tadi? Soalan dia apa tadi? Persamaan garis lurus QR. Okey, yang ini kan. Okey, yang ini so Y sama dengan 6. Okey, Y sama dengan 6 ya. Okay, di mana pun titik itu berada di atas garisan lurus QR ini, Y dia sentiasa 6. 0, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6 dan seterusnya. Sebab itu garisan dia Y sama dengan 6. Okey, kita ambil koordinat Y tu. Okey, C, kita nak kirakan persamaan garis lurus RS. Okay, RS. Okay, kita tahu bahawa kecerunan RS adalah sama dengan kecerunan PQ. Okay, so negatif 2/3, negatif 2/3 juga kan. Okay, so gantikan koordinat S. Saya ambil koordinat S ya, saya ambil koordinat S. Okay. Ganti dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okay, kita boleh gantikan mana-mana titik, asalkan titik itu berada di atas garis tersebut. Contoh ya, ada 2 titik S dengan R. Boleh pilih salah satu, tetapi saya pilih S. Okey, saya pilih S, saya gantikan 10 tu di tempat Y. M tu saya gantikan negatif 2/3.
Dan X itu saya ganti dengan koordinat X. Okey, tujuan saya untuk mencari C dahulu, C. Okey. So nanti yang ini boleh cancel 3 dengan 3 dapat 2 kan? Dapat negatif darab negatif positif. So nanti you dapat C 8 lah. Okey, untuk ini kerja satu. Kerja satu. Ganti nilai dapat kerja yang pertama. Markah satu yang pertama. K1 pertama. So C ini dapat dia pilih ni. Okey. Mungkin pelajar dia gantikan dia dapat K1. Okey, ada pelajar dia terlalu genius, dia tak buat jalan kerja, dia terus kira guna kalkulator, dia terus dapat C iaitu 8. Okey. Pemeriksa tu akan pilih salah satu lah. Okey, dia akan pilih salah satu mana yang dia jumpa dulu. Boleh dapat kat sini atau dekat sini. Boleh faham ya? Okey, markah N1 yang terakhir adalah apabila persamaan garis lurus RS itu ditulis dengan betul dan tepat. Okey, so Y sama dengan M. Gantikan M tu negatif 2/3 X tambah C tu lah 8. Okay, ada soalan ke? Saya nak keluar sekejap. Tengok, tadi macam dengar ada orang nak masuk tapi tak boleh. Sekejap. Okay, saya sambung balik ya. Sampai mana tadi? Okay, next. Next soalan Terengganu 2019 soalan 7. Okay, rajah 7 menunjukkan dua garis lurus selari AB dan CDE. Cari persamaan garis lurus CE. CE. B. Cari pintasan X bagi persamaan garis lurus CE. Okay. So yang ini selari. Nampak tak saya buat arrow ni merah ni, so dia selari. Nak cari persamaan garis lurus CE. Okey, kita tak tahu ni dia punya kecerunan ni sebab dia hanya ada satu koordinat sahaja D. Tetapi yang partner dia tu yang sebelah dia A, B ni ada dua koordinat, satu B, 31, satu lagi dekat sini 02. Okay, kita boleh guna maklumat A, B ni untuk cari kecerunan dan kemudian kita gantikan dalam dalam persamaan lah. Okey, so kita tengok sini. Ya, ada yang nak masuk lagi ke? Ada. Saya silap lah, saya pergi login yang saya punya phone ni guna email guna Gmail lain ni. Nanti saya tak boleh admit. Okey. Saya lupa. Patutnya saya kena sign in guna email yang sama baru saya boleh admit. Okey. So kita teruskan Okay, kita nak kira MAB lah. Kecerunan AB ni. So Y2 minus Y1 over X2 minus X1 lah. So 2 tolak 1 per 0 tolak 3. So dapat negatif 1/3. Markah 1 di sini. Kemudian kita sekarang nak cari persamaan EC kan. Okay, kita kena gantikan koordinat D tu ke dalam persamaan garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Okay, Y dia 4. M dia negatif 1/3. X dia 6. Okay, nak cari C. So sini cancel dapat negatif 2. So 4 tambah 2 sama dengan 6 ya. Pemboleh ubah mesti sentiasa sebelah kiri. Okay, so tukar balik tempat dia, so C sama dengan 6. Jadi K1 dapat dekat sini dan N1 dapat dekat persamaan garis lurus CE yang betul. Okay, tulis balik. Y sama dengan negatif 1/3 X tambah 6. Faham ya?
Okey, kita nak kira pintasan X ya. Next soalan yang seterusnya nak cari pintasan X jika pintasan X untuk garis lurus tersebut. Okey, pintasan X hanya apabila Y sama dengan kosong. Nampak tak sini? Okey, ini garisan dia. Garisan dia memintas di paksi X. Memintas di paksi X maksudnya X tu yang ada value. X tu ada nilai, Y dia yang kosong. Okey, Y dia yang kosong ya. So gantikan Y tu kosong. Nak kira X sekarang ni kan. Okey, saya ambil yang ni, negatif 1/3 X tu saya pindah tempat dia. Saya pindah tempat dia. So, nanti 3 tu saya bawa naik atas, so saya darab dapat 18. Okey, untuk soalan ni 5 markah. Okey, soalan garis lurus ni 5 markah. Jangan tak buat senang. Okey, memang popular dia adalah selari nak cari pintasan, itu sahaja. Okey, yang ini ya, yang ini soalan perlis tahun ini. Tahun inilah perlis trial. Okey, saya bagi berkurang 2 minit. Pelajar boleh cuba dan boleh respon dekat chat room ni lah. Boleh cuba buat. Okey, soalan dia rajah 5 menunjukkan garis lurus RS, ST dan UOV dilukis pada satu satah kertas. Okay, garis lurus ST adalah selari dengan paksi Y dan garis lurus RS adalah selari dengan garis lurus UV. Okey, cari persamaan garis lurus RS. Okey. B, cari pintasan X bagi garis lurus ST. Kita buat satu-satu dulu. Kita buat A dulu. A. Nak cari persamaan garis lurus RS tu kita kena tahu kecurunan dulu. Okey, cari kecurunan dulu. Apa kecurunan dia? Nah, yang ni asalan, kita panggil asalan. Asalan ni kosong-kosong. Yang ni negatif 2, 3. Okey, boleh tolakkan Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Okey. Boleh tulis jawapan. Siapa ada dapat jawapan boleh tulis. Nanti saya baca. Okey, ada ke? Persamaan garis lurus RS. Okey, nak cari RS kan, tapi kita kena tahu kecurunan dulu. So, kita gunakan koordinat yang ada di atas garisan UOV tu. Ada tak siapa yang dapat? Nyanyian ke? Kini ke? Ada tak? Saya nak tahu kecurunan ini sahaja dulu. Tak ada feedback. Okay, apa kecurunan tu? Boleh tulis kat sini jawapan dia. Okay, NOU
adalah negatif 3 tolak kosong, negatif per negatif 2 tolak kosong dapat negatif 3 per 2. Okay. So dapat tak ni? Okay, dapat negatif 3 per 2. Okay, kita sekarang nak cari persamaan garis lurus RS pula. Okay, ganti kat Y, M, X tambah C tu. Tapi guna koordinat ni lah, koordinat negatif 8, 4 tu. So Y sama dengan negatif 3 per 2X tolak 8. Betul. Okay, betul Ziwe, tepat sekali. Okay, gantikan koordinat dia dan dapat garis lurus. Okay. Next, cari pintasan X bagi garis lurus ST. Pintasan X. Pintasan X apabila Y kosong. Gantikan Y sama dengan kosong. Tu dapat apa pintasan X dia? Kita gunakan persamaan yang Y sama dengan negatif 3 per 2 X tolak 8 tu. Okay, gantikan Y dia kosong. Untuk cari pintasan X. Tu dapat apa? Okey, dapat negatif 16 per 3. Negatif 16 per 3. So, soalan ini 5 markah. Okey, next kita cuba soalan seterusnya Terengganu. Okey, Terengganu tahun ini juga. Okey, soalan dia adalah rajah 3 menunjukkan trapezium PQRS dilukis pada satu satah ke atas diberi bahawa SR dan PQ adalah selari. Ni selari lah dua ni. So, carikan persamaan garis lurus SR. Dicarikan pintasan X bagi garis lurus SR. Okay, ini kita tahu ini koordinat dia 08 kan. Yang ni koordinat dia apa? 4, 40. Okay, cari kecerunan dulu. Okay, apa kecerunan dia? Okay, boleh tulis kat situ. Chat room tu. Apakah nilai kecerunan dia? Ada tak yang nak respon? Okey, lambat sikit dia keluar. Okey, negatif 2 betul. Kemudian cari persamaan garis lurus SR. Gantikan koordinat S tu. Gantikan koordinat S ke dalam persamaan garis lurus. Okey, Shinmi betul negatif 2, Ziwei betul negatif 2, pintasan X, Ziwei betul negatif 16 per 3. Okey, betul. Ini betul, bagus. Okey, next cikgu nak persamaan garis lurus SR. Okey, Y sama dengan negatif 2X tambah 21. Okey. Pintasan dia, pintasan X bagi garis lurus SR. Okey, betul Negatif 2X tambah 21. Okey, next pintasan X bagi garis lurus SR. Okey, pintasan X ialah apabila Y sama dengan kosong lah. Gantikan Y sama dengan kosong untuk dapatkan nilai X tu, pintasan X. Okey, 21 per 2 betul Shinmi betul, 21 per 2, Ziwei betul, 21 per 2, Fuzla betul, tahniah. Okey, dia boleh terima dalam dua bentuk jawapan tau. Satu pecahan, satu perpuluhan. Okey, dua-dua tu pun terima. So, markah 5 markah penuh dapat. Okey,
Next, kita pergi soalan per list. Tahun ini juga trial. Okay, Raja 9 menunjukkan sektor OPQR dan sukuan bulatan OAB dengan pusat sepunya dia O sini. Okay, diberi bahawa OA ni 10 cm dan OP nisbah OB sama dengan 3 nisbah 2. Menggunakan pi 22/7, hitung A perimeter kawasan berlorek, B luas kawasan berlorek. Okey, kita nak kira perimeter kawasan berlorek. Awak kira bagi saya jawapan akhir terus. Okey, nanti saya explain jalan kerja dia. Saya nak tengok boleh tak kirakan perimeter kawasan berlorek. Okay, perimeter kawasan berlorek yang luas sahaja kan. Ni luas sahaja ni. PQ tambah OR tambah lengkuk yang besar ni. Lengkuk yang besar ni berapa sudut dia? Okay, kalau ini sukuan, jadi 360 tolak dengan 90 kan. Dapat 270. Okay, tambah lagi yang ni. OA dengan OB ni. Dan tambah panjang lengkuk AB ni. Okay, dapat perimeter kawasan berlorek. Okay, tetapi sebelum tu nak tahu dulu OP ni berapa. OP berapa? Dia beri maklumat OP sama dengan OB dalam nisbah 3/2. Dia cuma beritahu kita OA sahaja 10. OA 10 sama tak dengan OB 10? Sama kan? OA sama dengan OB sebab dia jejari. Okay? Dia jejari, okey. So nak kira dulu OP berapa? OP berapa? 2 bahagian bersamaan dengan 10. So 1 bahagian bersamaan dengan 5. Okay? So 3 bahagian darab 3 darab 5. So sini berapa? Okay, sini 15 lah. So sini 15. Okay, dah tahu ni maklumat ni 15. So boleh kira perimeter kawasan berlorek. Okay, 2 minit ya. Bagi. Sekejap, ada nak masuk lagi tu. Najib ni orang nak habis orang nak masuk. Nak habis dah Najib ke 2 minit je ni. Okey, siapa boleh carikan saya perimeter kawasan berlorek? Kalau salah tak apa, nanti kita betulkan. Cuba je. Okey, ada yang dah bagi saya jawapan yang 136 3/7 Ziwe ya. Okey, bagus Ziwe betul. Ya, 136 3/7. Okey, so 15 tambah 15 tambah 10 tambah 10 tambah dengan lengkuk yang besar tu 270/360 darab 2 pi j ya. OP tadi 15 kan. Okey, tambah dengan 90/360 darab 2 pi j. Okey. Kita silap tekan. Okey, yang ni. Yang ni lengkuk ni kita guna 270. Okey, yang ini sukuan bulatan kita guna 90 ya. So lengkuk ini AB ni dia jari dia 10. Okay, lengkuk yang besar ni PQR kita guna jari dia 15. So kira semua sekali kita dapat 136 3/7. Okay, boleh terima dalam 3 bentuk jawapan akhir iaitu pecahan tak bercampur, perpuluhan ataupun pecahan tak wajar. Okay. So luas kawasan berlorek. Okay, luas kawasan berlorek adalah, siapa boleh bagi jawapan? Kita ambil luas sektor dulu. Okay, luas sektor yang besar ni. PQR ni yang dicangkum oleh sudut 270 dan you kena tolak dengan luas sektor yang putih ni ya. 90/360 darab pi j kuasa 2. Okay. Boleh kirakan untuk saya tak? Luas kawasan berlorek. Okey, Ziwe lagi dapat. Okey. Tanya Ziwe. Okey, betul. 451 11/14. Okey.
Senang je kan. Saya ambil yang besar tadi, tolak yang kecil tu. So dapat 451 11/14. Okay. So sini dapat 2 markah, sini 1 markah. So dapat 6 markah. Senang je. Okay. So soalan 10. Okey, Rajah 5 menunjukkan semi bulatan PTS. PTS semi bulatan. Okey, semi bulatan ini adalah 180 darjah lah. Okay, semi, perkataan semi. Kalau sukuan 90. Dan sektor ORS dengan pusat sepunya O. Okey, ORS inilah pusat sepunya O. PQS ialah sukuan bulatan. Okay. PQS yang besar ni ialah sukuan bulatan. Okay. Diberi bahawa QS ialah 21 cm dan sudut ROS. Ni sudut ROS yang sini 140. Okay. Menggunakan pi 22/7, hitung perimeter seluruh rajah. Okey, ini memang sengaja cikgu tak ada contoh-contoh untuk cikgu nak kamu kira sendiri macam mana. Kamu boleh draft buat kat atas kertas, kita boleh kira. Okey, bagaimana nak cari perimeter seluruh rajah ni? Okay, dia kira luar je ni. Yang ni 21 kan, 21. Okey, yang ni berapa ni? OP. OP dengan OS ni, dia jari. Okey, dia jari. Kalau SPS ialah sama dengan QS, 21 berapakah nilai OS dengan OP? So 21 bahagi dengan 2, betul tak? Okay, nak cari perimeter. Okay, kita perlu tambah QS. Kemudian kita perlu tambah OP, OR, lengkuk QP. Okay, lengkuk QP gunakan sudut 90/360. Kemudian lengkuk RS, kita gunakan sudut 140. Adakah yang dah dapat jawapan? Nak kirakan perimeter. Perimeter seluruh rajah. Siapa pun boleh cuba. Ai ke Amsyah, siapa je boleh tulis kat situ jawapan. Nanti saya baca. 102/3 Ziwei jawab. Wenyan jawab 100.67. Okey, kedua-duanya tepat sekali ya, betul. Tanya. Ziwei dengan Wenyan, okey betul. So sini 2 markah, so sini 100.67, betul. Okey, boleh terima pecahan. Perpuluhan dengan pecahan tak wajar. Okey, 3 markah. Okey, sekarang kita nak kira luas bagi rantau berlorek. Okey, luas bagi rantau berlorek adalah tambahkan kedua-dua luas sektor ni, kemudian tolak dengan luas semi bulatan itu. Okey, cuba kirakan luas kawasan berlorek. Kita tambah dulu luas kedua sektor, kemudian tolak dengan luas semi bulatan. Okey. Apakah luas dia? Okey, 308 kira betul ya. Tanya 308 betul. Okey, luas adalah 90/360 pi j kuasa 2. Tolak dengan luas yang apa tu semi bulatan tu 180 per 360 pi j kuasa 2. Okey, tambah dengan 140 per 360 pi j kuasa 2. Okey, baris ini betul semua 2 markah. Kemudian jawapan akhir 308 betul. Okey, itu sahaja ngam-ngam pukul 3. Okey, ada soalan ke? Ada soalan? Dah habis. Cikgu Yong ke apa, dia nak cakap apa-apa tak?
Okey, ngam-ngam. Tak ada. Tahniah. Okey, ngam. Okey, ngam-ngam pukul 3 Okey, terima kasih semua kepada pelajar yang telah masuk ke kelas saya. Saya harap dapat memberi sedikit ilmu lah, walaupun tak banyak, tapi boleh bantulah pelajar untuk tingkatkan pemahaman untuk menguasai dua topik yang telah dipelajari pada hari ini. Kita tak kisah siapa yang ajar kita, sama ada Puan Siti Zainab ke, Cikgu Mai ke, Cikgu Yong ke apa, kita sebenarnya nak ilmu sahaja kan. Okey. So mana-mana kelas yang cikgu lain-lain nak ajar pun masuk je dan belajar je. Kita kena jadi positif ya. Okey, saya rasa saya ni tak admit ni, tu yang jadi sikit ni, saya tersilap sign in guna email lain. Okey, saya minta maaf. So kelas kita tamat pada hari ini, sampai di sini saja. Assalamualaikum dan terima kasih. Sama-sama. Cikgu Amir pada sebab saya buat slideshow kan, jadi tak nampak dia punya tu. Chat room tu. Okey, sama-sama semua. Tak lupa. Yong, tak lupa Yong. Ingat. Terima kasih Cikgu Amir. Kak Su tak ada je? Tak ada, mungkin dia ada kelas juga kot. Okey. Line tak okey hari ni, asyik keluar masuk. Itulah. Tadi macam dengar ada orang nak masuk tau. Nak admit tapi dah tengah present je. Alamak, silap lah. Pergi sign in. Tak ditanya. Tak apa. Mai. Dalam lain kali. ada setting boleh auto masuk. Mana? Dalam Meet ini dia ada setting boleh automatic bagi pelajar masuk Macam sebenarnya. mana ajar saya? Kami sendiri memang tak nampak, Mai saja nampak yang sebelah kiri bawah yang Mai tulis tajuk tadi menjawab tu kan. Dia ada satu apa host control Okey. Dalam host control tu ada nampak tak sebelah kiri? Saya tulis ingin menjawab okey, nampak? Tak, sebelah kiri bawah. Yang host control ada tak simbol tu? Nanti apa ni lah yang buat screen recording boleh? Ajar. Boleh. Saya share YouTube punya hari ni saya terjumpa. Dia kata yang host control tu kalau kita bagi dia hijau and then pelajar dia boleh automatic masuk lah, kita tak perlu approve. Itulah saya tak tahu benda tu. Macam ni ke macam ni ke? Ni detail ni. Stop recording dulu Kak. Okay.